Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bertemu lagi. Kita dalam bab sujudi sahwi wa sujudi tilawati wa syukri. Bab sujud sahwu, sujud tilawah wa syukur. Kita dah sebut tentang sujud as-sahwu secara maknanya, muqaddimah kepada sujud sahwu, iaitu as-sahwu fi syai'i, meninggalkan sesuatu min ghairi ilmin, maksudnya meninggalkan sesuatu tanpa ilmu. Maksud tanpa ilmu tu maksudnya bukan jahil, maksudnya tak sengaja, dibuat secara tidak sengaja. والسهو عن شيء تركه مع العلم به. قال بعضهم السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة. Sebagai menyatakan sahu, nisyan, lupa, wal ghaflah, lalai ataupun cuai, adalah suatu perkataan yang sama erti, mutaradifah. Wa ma'nahu zuhulul qalbi 'anil ma'lumi fil hafidhah. Zuhulul qalb maksudnya tercuai, terlalai dan sebagainya. Kemudian sujudut tilawah. Sujudut tilawah sunnatun, sunnat muakkadah, laysa biwajibin 'inda al-jumhur. وهي واجبة عند الحنفية للأمر بها. Sujud tilawah ni sunat muakkadah, tidak wajib di sisi jumhur ulama, tapi dia wajib di sisi al-Hanafiyah berdasarkan perintah Allah, fasjudu, hendaklah kamu sujud, perintah amar. Maka dalam mazhab Hanafi, sujud tilawah wajib. ويسجد القارئ والمستمع دون السامع الذي لا يقصد الاستماع ويقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة وإن زاد فيه فحزن. Sujud tilawah ni macam kita baca ayat yang ada mengandungi perkataan sujud. Maka ada lambang, kalau dalam Rasam Utsmani tu dia ada lambang masjid, kemudian dia ada satu garisan, garis tu dia garis bawah perkataan sujud. Maka disunatkan berdasarkan majoriti jumhur, sunat untuk sujud tilawah. Sujud tilawah ni ialah kalau kita tak faham bahasa Arab, jenuh jugalah. Imam sujud tu, kita rukuk. Baru ni kat Mekah hari Jumaat, imam baca, hari Jumaat baca apa? Sajdah kan. Kita orang Malaysia ni alhamdulillah lah tak. Orang Malaysia ni setiap Jumaatnya dah baca, memang baca sujud tilawah tak? Surah Sajdah dan surah Al-Insan. So orang Malaysia ni dah, orang kata apa, familiar lah. Setiap hari Jumaat tu surah Sajdah kan. Sehingga kadang-kadang imam tak baca surah Sajdah pun dia marah.
Dia kata, apa ni imam ni, kena ulang balik semayang. Siapa yang beriktikad demikian, maksudnya mesti baca surah Sajdah pada subuh Jumaat, bid'ah. Kalau dia beriktikad setiap Jumaat mesti baca surah Sajdah dan surah Hal Ata 'alal Insan, datang bid'ah lah. Sebab tu sebahagian para ulama seperti Syekh Masyhur Hasan Al-Salman dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, Qaulul Mubin, kata-kata yang ataupun perkataan yang mubin, yang jelas, fi Akhta'il Musallin, terhadap kesalahan orang yang melakukan salat. Antara kesalahan orang yang melakukan salat adalah setiap pagi Jumaat membaca sujud tilawah ataupun membaca surah As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan. Adalah menjadi sunnah pula meninggalkannya sekali-sekali. Kalau dia melazimi setiap Jumaat surah Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan, maka orang kita merasakan benda itu dah jadi wajib. Maka hendaklah imam cerdik dalam bab ni, maka sekali-sekala tak payah baca surah As-Sajdah pada hari Jumaat. Baru ni kat Mekah imam baca surah Sajdah. Orang Malaysia no problem lah kan. Tapi yang geng-geng yang daripada Tantan tu, negara Tantan tu dah habis keliru belaka dah. Imam sujud, dia rukuk. Kemudian orang lain semua sujud, dia rukuk lagi tu walaupun orang dah sujud. Kalau kita tersilap terus sujud lah tak. Dia dah dia rukuk, orang segi kanan dah sujud. Imam pun bangkit sekali lagi. Kan bangkit pula baca. Dia pun Sami Allahu liman. Betul dia terus sujud lagi. Dia terus sujud betul. Dah bercempera jadinya. Mungkin tak pernah lah kot kan. Mungkin tak pernah kot, negara dia pun mungkin tak pernah baca kot. Ataupun wallahu a'lamu bis-shawab. So itu sujud tilawah. Kalau kita baca ayat sujud ni di luar salat, perlu tak takbiratul ihram? Dia pun panggil Allahu Akbar, betul baru sujud. Tak payahlah. Bila kita baca Quran sampai sujud tilawah ni, sujud teruslah. Sujud terus, kemudian bangkitlah, kita baca lah, sambung baliklah. Bagi salam nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan semayang, dia sujud. Sujud tilawah. Yang berikutnya sujud syukur. Sujud syukur yustahabbu inda tajaddudin ni'am walindifa'il naqam sawa'un akanat 'ammatun aw khassatun bis-sajidi wala yasjudu li dawamin ni'am li'anna ni'amillahi la tanqati'. Sujud syukur pula adalah mustahab inda tajaddudin ni'mah, apabila nikmat itu baru dapat, ataupun ya tajaddudin ni'mah, nikmat baru yang diperolehi. Wan difa'in naqam, ataupun telah berlaku sesuatu yang Allah Ta'ala bebaskan kita mungkin daripada bala. So sujud syukurlah. Sawa'un akanat 'ammah aw khassah bis-sajidi wala yasjudu li dawamin ni'am, dan tidak pula kita sujud terhadap nikmat yang dah senantiasa dapat, tak disuruh sujud. Li'anna ni'amillah, kerana nikmat Allah itu tidak terputus. Senantiasalah nikmat Allah ni mengalir kepada kita ni, rezeki yang Allah bagi kepada kita ni senantiasa ada, dan setiap hari, setiap saat nikmat Allah mengalir. Tak payahlah sujud selalu kan. Ada orang setiap kali lepas sujud, setiap kali lepas salat, dia pun sujud. Setiap kali lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun sujud. Sehari solat asar pula begitu juga. Lepas dia bagi salam, dia pun sujud lagi. Lepas maghrib pun dia sujud lagi. Arkam selalu buat dulu. Geng Arkam selalu buat dulu. Lepas semayang bagi salam terus sujud. Bila ditanya apa benda ni, sujud apa? Sujud syukur lah dia kata. Kenapa? Sujud syukur. Tidakkah mata yang melihat itu nikmat Allah Ta'ala kan? Ni mulut yang kita bercakap, hidung yang boleh bernapas,
tak nikmat Allah, sujudlah. Habis itu kenapa hang sujud bangkit? Sujud je lah, tak payah bangkit-bangkit. Kan? Sebab nikmat Allah senantiasa. Sujud je, tak payah bangkit, tak payah buat kerja lah. So, mengkhususkan sujud syukur pula, macam tu keadaannya bidah. Ini merepek, menambah hukum lah ataupun menambah syariat. Maka Nabi ni sujud syukur ni bila yatajaddadun ni'am, bila nikmat baru dapat, bila nikmat mungkin lulus exam, mungkin dapat durian runtuh, kan? Dapat bonus mungkin, mana tahu, apa-apalah. Tiba-tiba dia sakit, Allah Ta'ala sembuhkan dia, nikmat lah tu. Maka sujudlah syukur. Mungkin lepas operation, berjaya operation, sujudlah syukur. Kerana itu nikmat yang baru, yatajaddadun ni'am. Tapi nikmat yang senantiasa yang kita dapat ini, maka bersyukurnya dengan yang kita taat perintah Allah lah. Taat perintah Allah, jauhkan daripada maksiat. Itulah cara kita bersyukur kepada nikmat Allah yang senantiasa. Itu saya tak pernah nampak lagi. Ada dapat. Sujud syukur tak disuruh. Orang tak payah suruh sujud syukur ni. Dan sujud syukur ni diri sendirilah. Dan tidak semestinya sujud syukur itu mesti depan orang. Pengantin baru lepas nikah, disuruh ni sujud dan sebagainya. Kalau dia nak sujud, dia sujud lah. Kalau dia tak nak sujud, kita pula petikai. Kenapa? Kan? Mana tahu kau dia dah sujud awal lagi dah. Kan? Pengantin baru lepas nikah pun disuruh semayang 2 rakaat. Kan? Solat sunat nikah kan dia kata. Solat sunat nikah. Sebelum batal semayang. Sebelum upacara batal air semayang. Tak payahlah nak semayang ke apa ke benda ke, tak payah dapat orang. Semayang sini-sini udahlah. Tak ada solat khusus lepas nikah, tak ada. Kalau dia nak sujud syukur setelah dia selesai nikah, boleh lah, tak salah. Sebab tu nikmat baru dapat lah kan, baru lepas nikah. Boleh. Tapi kalau dah disuruh-suruh dia, kalau dia tak nak, tak adalah masalah pun. Masing-masing ikutlah masing-masing. Yang penting katalah wallahualam. Sebab dalam sujud syukur kita tak ada time. Mana ada time yang mesti kita sujud syukur pada ketika itu. Wallahualam lah. Mungkin sebahagian kita tengok orang main bola, lepas dapat dia score gol, dia nak sujud kan. Ataupun dia tak sujud, dia sujud nanti, terpulang lah kan. Tak adalah time yang sujud syukur itu mesti setelah nikmat itu dapat, mesti sujud syukur. Ataupun time, dia tak ada time lah. Time dia diumumkan ataupun luas lah. Bila-bila dia nak sujud, dia sujud lah. Bala yang sekarang kita baru lepas Covid pun tak habis lagi. Jadi pula apa yang berlaku, banjir dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kalau lepas daripada mungkin Allah Taala hilangkan bala apa yang berlaku, mungkin mungkin banjir dah surut dan sebagainya, dia nak sujud syukur. Maka itu okeylah, sebab itu yatajaddadun ni'am. Nikmat yang Allah Taala kurniakan. Dalam bab musibah Covid umpamanya, mungkin dia kena Covid, dia sujud syukur, boleh? Syukur dapat penyakit. Ada orang apabila ditimpa bala, dia bersyukur. Dan susah nak dapat orang yang macam tu, kan? Dalam 2-3 hari ni, apabila berlakunya banjir, kita tengok video, semua tengok ke tak? Artis tu lah, siapa tu? Abby Yusda. Menceritakan tentang rumah dia, kan? Dari satu sudut tengok macam begitu redha sekali, kan?
begitu apa orang kata pasrah dan menerima apa yang berlaku terhadap dirinya, walaupun mungkin jauh dari sudut hatinya mungkin penuh duka lah kan, musibah, tapi dia zahirkan dengan tak ada rasa apa, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang nak dapat yang macam tu susah. Belum tentu ustaz yang mengajar dekat depan ni dapat macam tu. Belum tentu orang yang mungkin selalu pergi masjid, apabila Allah Ta'ala uji dengan musibah, dia seumpama itu. Ini dia bukan siapa-siapa pun nak kata artis. Oh, artis semua teruk tak. Tapi tak semua pula orang yang namanya alim ataupun orang yang bagus selalu datang kuliah dan sebagainya berperangai macam tu. Tak ada. Susah juga nak dapat. Allah Ta'ala pilih orang yang dia mahu. Maka tengok Tok Imam, kasut hilang pun dia sumpah seranah. Baru kasut hilang kan. Dia Tok Imam masjid. Selama hari ni nampak bagus akhlak imam ni. Satu hari kasut dia hilang. Bila kasut dia hilang, keluarlah dia punya perangai yang sebenarnya kan. Celaka punya, habis kasut aku pun nak dicurinya. Imam tak sangka kan. So kadang-kadang Allah Ta'ala uji sikit saja. Tapi tak semua orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat yang macam yang orang ni, iaitu apabila berlakunya musibah, dia begitu redha dan dia tidak pun ada sedikit pun nampak tidak menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Hak tu yang kalau kita bincang tentang darjat orang yang orang yang ditimpa musibah, sabar, syukur. Sabar tu wajib dah. Sabar tu wajib. Redha, para ulama sebut mustahab. Redha mustahab. Yang wajibnya itu sabar. Itu pun ramai yang gagal. Sabar itu yang wajib, dan itulah yang ramai yang gagal. Kita tengok banjir yang berlaku, tengoklah macam-macam. Tambah itu belum tengok yang duk mengulas dalam Facebook. Nyalahkan orang tu, nyalahkan orang ni, nyalahkan orang tu, nyalahkan orang ni. Kerajaan, apa kerajaan buat? Apa kerajaan buat? Apa tentera buat? Tak nampak pun tentera. Yang dia tu tak nampak tentera. Memang aku tak nampak. Setakat ngutuk dalam handphone, dalam media sosial, kita buka media sosial, kita pun nak ngulas pun tak berani nak ngulas. Kan? Apa yang berlaku? Berani sangat pula tu nak mengulas pasal orang lain. Dia mengulas orang ni tak menolong, dia mengulas orang ni tak menolong, dia mengulas, dia kutuk ahli politik. Nantak pi lah ahli politik. Ahli politik semua sama, kita dah tahu dah kan. Tapi apa faedahnya? Apa faedahnya pergi ngutuk ahli politik? Kan? Main pula ahli politik tembak air, ngutuk lagi, seronok dia ngutuk dah. Orang daripada musibah ni, orang muhasabah diri, dia nengok orang lain salah. Kita pun buat status lah kan. Tengok ni, Ustaz. Antara balak dengan doa kan, doa wal balak. Dia pun tulis dalam komen, kenapa tak tulis ulama yang tak tegur kezaliman? La ilaha illallah. Kenapa hang tak tengok diri sendiri? Tengok dosa orang nampak, tengok dosa sendiri memang tak nampak kan. Musibah banjir bukan saja Allah Ta'ala menguji orang yang rumahnya tenggelam, orang yang pegang handphone depan ni pun Allah Ta'ala uji juga. Sedap ngatur orang, bertimbun-timbun dosa dapat. Dengan orang lain dapat musibah, dapat pahala. Dia musibah berlaku, dia tambah dosa lagi. Kalau orang kafir, lantak pilah dia kan. Dia nak marah ke, dia nak ngutuk apa. Ini orang Islam. So susah nak dapat orang yang macam hak yang artis tu lah. Kadang-kadang kita nak ngutuk artis kan. Ngutuk artis pun sedap ingat kan. Artis dia lebih mulia daripada sebahagian ustaz yang ada mungkin. Dia lagi mulia daripada sebahagian orang yang Allah Ta'ala, walaupun rumah dia tak tenggelam, tapi kita
diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa yang berlaku, kita juga tidak menjaga mulut, tak menjaga akhlak, maka kita tuduh orang tu, tuduh orang ni, tuduh orang tu, tuduh orang ni, maka kita menghimpun dosa lagi ada. Kadang-kadang tak payahlah mengulas pasal orang, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu kenapa dia tak tolong. Betul ke dia tak tolong? Kita tak nampak bukan bererti dia tidak tolong. Itu belum lagi orang yang banjir tu punya perangai macam-macam tu kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungilah kita daripada perangai macam tu lah. Orang sepatutnya muhasabah diri. Walaupun mungkin rumah kita tak kena. Tapi dengan apa yang berlaku sepatutnya lebih syukur, lebih muhasabah. Mana tahu yang ke depan rumah kita pula kena. Bila kita pergi ke tempat banjir, kita tengok orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan banjir tu, kadang-kadang kita rasa mungkin kita pun tak boleh macam dia lah. Kan? Kita belum diuji, kita pun tak tahulah kadar kesabaran kita. Macam perempuan yang mati kat kubur tu lah, yang Nabi kata sabarlah. Dia kata kau pergilah, kau tak tahu apa yang aku rasa. Nabi pun pergilah. Kemudian orang bagi tahu dia, kau tahu kau cakap dengan siapa? Kau cakap dengan Rasulullah. Maka barulah dia menyesal. Maka Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu apabila mula-mula sekali berlaku musibah, maka itulah kesabaran yang dituntut kewajipannya tu. Siapa yang ditimpa musibah, mulut keluar benda yang merepek-repek dulu, dia tak keluar innalillah dulu, dia keluar mana polis? Mana tentera? Tak fikir hak rumah hang dah tenggelam tu, banyak istighfar lah. Di satu sudut yang lain ada pula video-video yang bergembira, nampak okey lah juga kan. Tengok berpesta dia waktu banjir tak. Mudah-mudahan itu bukan bermakna pula mereka tu tak ingat Tuhan. Kita tak boleh judge juga kan. Itu mungkin dia menerima. Apa ketentuan Allah bagi kat dia, terima je lah. Hidup ni kita kena enjoy. Hidup kena enjoy. Bersangka buruk dengan Tuhan berdosa. Depends. Kalau dia bersangka buruk dalam erti kata, mungkinlah dia kata, kenapalah aku yang kena? Kenapalah tidak kenapalah aku yang sembahyang ni yang kena? Belum tengok kadar dia lah. Kalau kadar sampai mungkin keluar perkataan yang mengutuk Allah, ataupun mengata qada ni tak adil, Allah tidak adil dan sebagainya, maka itu boleh gugur akidah lah. Macam-macam lah. Susah tu. Sebab perasaan redha, perasaan redha, faham dengan qada dengan qadar ni bukan di-develop sewaktu musibah tu jadi. Kalau dia tak pernah mengaji, kalau dia iman pun tak tara mana, Allah uji dia dengan suatu musibah, berlakulah tak terima dan sebagainya, biasalah tu. Sebab tu kita kena pupuk orang ni, perasaan redha ni bukan waktu dah jadi musibah baru nak ni lah, susah lah. Macam orang yang macam mana nak cakap saya nak buat contoh susah. Tapi kalau dia itu orang yang dah mengaji, orang yang banyak ingat Tuhan, yang sebelumnya, maka apabila Allah Ta'ala uji dia dengan musibah,
Orang yang macam ni lah yang akan dapat hak kelebihan-kelebihan tu. Tapi ketika mana kita berjumpa dengan orang-orang yang sakit umpamanya, yang mengomel-ngomel, yang sebagainya, ada apa nama, ialah dia cakap benda-benda yang tak sepatutnya, maka ketika mana kita berjumpa dengan dia, kita tak boleh terus pula direct kita kata, jangan cakap macam tu ni, nanti neraka. Tak boleh juga, kan? Kita tak boleh ada orang dalam contohlah banjir ni. So bila banjir ni, bila kita jumpa orang, bila dia banjir, kemudian dia macam-macam lah, dia kata orang ni tak tolong lah, bomba lah, dia mengomel lah, dia tak terima lah apa yang berlaku kepada dia. Kita bila kita jumpa dia in the first place, waktu berjumpa dengan dia tu, tak boleh lah kita kata jangan macam ni, berdosa besar, kan? Memang lagi jauh lah dia, kan? Sebab tu dia ada, kalau kita dalam ilmu psikologi, dia ada psychological first aid, kan? Pernah tengok tak? PFA. Ada sebahagian buat modul spiritual care first aid. Kan? Macam mana, apa benda yang perlu kita tackle dulu ketika mana musibah ni, ataupun kepada orang-orang yang kena musibah ni. Kerana apabila ditimpa musibah ni, dia punya keadaan psikologinya kadang-kadang tak stabil. Macam kes perempuan yang tadi tu, dia menjerit-jerit dekat kubur. Nabi kata sabar. Dia kata apa? Kau pergilah, kan? Kau pergilah. Engkau tidak tahu apa yang ku rasa. Nabi buat apa? Neraka. Tak, kan? Apa Nabi buat? Nabi pergi. Kita nak judge dia. Nabi pun pergi. Kerana pada ketika itu, kondisi macam tu, dia tidak akan menerima apa yang kita nak tazkirahkan. Tak boleh belah. So pada ketika itu, kalau dia marah-marah, patient yang marah-marah, doktor kata ada sakit jantung, dia tu atlet naik basikal, tiba-tiba doktor kata ada sakit jantung, heart failure, dia tak ada terima. Macam-macam lah. Dia kata, apa lah doktor, I ni selalu jogging tau, I ni selalu, I fit, selalu naik basikal, takkanlah I kena sakit jantung. Maka ketika mana dia jadi macam tu, kita sabarlah, sabar, memang kena lempang lah, kan? Maka biar diam je lah. Waktu itu bukan time untuk kita tazkirah, bukan time untuk kita kata ingat Tuhan, nanti dulu. Bagi dia reda dulu, kan? So bila dia dah reda, dan baru ada ruang untuk kita bercakap. Tinggal dulu, biar dulu. Sebab kerana apa? Kerana kalau orang dalam keadaan psikologi yang tak apa nak betul ni, bila kita cakap, tidakkah kita akan menyebabkan nanti dia boleh lagi keluar kalam kufur? Dia akan lagi keluar kalam kufur, akan lagi menyalahkan Tuhan, akan lagi menyalahkan takdir. Maka elok kita diam dan jangan cakap apa-apa, supaya dia pun tak keluar perkataan yang tak sepatutnya. Maka dalam keadaan orang marah ni, kita tak boleh terus bagi tazkirah. So biar dia tenang dulu, berikutnya baru jumpa. Dan bila kita jumpa tu, kita bukan nak judge dia. Bila kita jumpa dia, dah kita pun tahu keadaan dia. Bila dia ditimpa musibah, dia perlukan bantuan. Kerana orang yang ditimpa musibah ni, dia lost. Dia tak tahu apa nak buat. Orang yang kematian anak sebelum berlakunya banjir, 9 orang anak yang meninggal dengan isteri tu, kan? Bayangkan. Kita pula datang kepada dia pada ketika awal itu. Sabarlah, kan? Sabarlah. Not the right time. Sebab pada ketika itu dia sedang bau, maksudnya bau betul-betul musibah tu baru berlaku. Tapi ini berbeza kalau dia itu iman kuat, kalau dah memang mengaji, kalau dah Allah Ta'ala pilih dia tu, maka dia ni orang yang tak payah ada chaplain pun tak apa. Maka dia sendiri yang kadang-kadang diingatkan kita pula, tak apa ustaz, saya redha apa yang berlaku. So ketika mana keadaan tengah duk marah-marah,
Memang bukan time untuk kita tazkirah dia ingat Tuhan dan sebagainya. Macam kita jumpa orang sakit jugalah. Bila jumpa orang pertama sekali orang sakit ni, bukan kata pakcik semayang ke pakcik? Tak sepatutnya. Sebahagian orang dia kepada arah tu. Dia konon-konon baguslah sangat. Dia pun pergi hospital. Oh, dia pergi ceramah kat pakcik tu. Kan? Dah lah orang nak jumpa ustaz ni, bila orang sakit nak jumpa ustaz ni, aku belum nak mati lagi. Kan? Itu dia punya mentality. So, kena ada ilmu juga macam mana untuk tackle orang yang dalam keadaan kena musibah di awal-awal ni. So, Nabi sendiri telah mengajarkan kepada kita caranya. Ketika mana kawan ni tadi menjerit-jerit kematian orang yang dia sayangi, dan dia sendiri tak tahu pun tu Nabi, dan dia marah pula kan. Maka Nabi pun senyap dan Nabi pun beredar. Biar. Nabi pergi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia dan sebagainya. Kita nak habis awal ni. Orang cuti yang pun nak kelas. Satu hadis. An Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama fi ar-rak'atayn ulayayn wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idha qada as-salata wa intazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdatayn qabla an yusallima thumma sallama akhrajahu as-sab'atu وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. Daripada Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim zuhra, Nabi salat zuhur, faqama fi rak'atayn al-ulayayn walam yajlis. Pada rakaat yang kedua tu Nabi terus bangkit, tidak duduk tahiyat awal. Wa faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata. Manusia, para sahabat yang jadi makmum pun bangkit juga ikut Nabi pada rakaat kedua tu, tak duduk, terus bangkit. Idza qada salata, sehinggalah selesai salat, wa intazara an-nasu taslimahu, maka manusia menunggu salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabbara, Nabi takbir intiqalat, wa huwa jalisun, dia duduk, wa sajada sajdatain, dia sujud dua kali. Qabla an yusallima, sebelum dia salam, kemudian baru salam. Akhrajahu sab'ah. Siapa dia? Dikeluarkan oleh 7. Apa maksud 7? Kalau 6, akhrajahu sittah. Hadis ni dikeluarkan oleh 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Dia 7. Akhrajahu sab'atu. 7. 6 tadi tambah 1 Ahmad Musnad. Wa hadha lafzul Bukhari. Hadis ini lafaznya al-Bukhari. Wa fi riwayat li Muslimin, dalam riwayat Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin, Nabi takbir pada setiap sujud, wa huwa jalisun, wa yasjudu nasu ma'ahu, dan sujudlah itu sujud sahwi, makan ma nasiya minal julus. So hadis ni adalah menceritakan Nabi SAW terlupa, dan ini adalah kesempurnaan basyariyah. Nabi orang, Nabi manusia. Kalaulah Nabi SAW itu tidak orang namanya, tak jadilah lupa. Oleh kerana dia manusia, maka hikmah Allah Ta'ala jadikan Nabi ni dia sebagai orang, maka dia kadang-kadang berlaku apa yang berlaku pada orang biasa. Seumpama nisyan, lupa. Maka Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi lupa untuk duduk tahiyat awal. Apalah imam? Apa imam masih lupa dia tahiyat awal? Nabi pun lupa. Kan? So, apabila berlakunya, dia hikmah lah. Maka hikmahnya,
Allah nak mengajarkan kepada manusia ni, pertama, Nabi tu bukan Tuhan. Nabi tu orang. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ni orang macam kamu. Maka Nabi, dia orang. Maka dia marah macam orang marah. Dia gembira macam orang gembira. Dia sedih macam orang lain sedih. Dia terkilan macam orang lain terkilan. Itu Nabi sebab dia orang. Dalam dakwah pun dia kecewa apabila orang tak terima dakwah dia. Dia pergi ke Taif pun dengan harapan orang terima dakwah dia. Dia pun akhirnya realize, dapat tahu bahawasanya orang Taif pun tak nak terima dakwah dia. Dan dia begitu sedih dan dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia orang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, bagaimana antara cara Allah memujuk hati para Nabi, turun ayat-ayat tentang Nabi-Nabi yang lalu. Supaya Nabi dapat panduan, oh Nabi dulu pun pernah kena lagi teruk daripada kita. Maka Allah turun ayat-ayat cerita yang lama-lama supaya Nabi itu pujuklah sikit perasaannya. Apabila berlakunya kematian Khadijah, berlakunya kematian Abu Talib, pergi ke Taif pun orang buang. Maka Allah pujuk hati Nabi dengan Isra' dan Mi'raj, berjalan malam dan mengangkat ke langit. Maka dia orang. Itu manusia, itu Nabi. Dia orang. Dia juga berkeinginan macam orang lain kepada perempuan. Maka dia kahwin. Siapa yang tak kahwin, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mau kahwin, yang tak mau ikut sunnahku, bukan di kalanganku. Dan Nabi dia tengok orang perempuan tiba-tiba teringin untuk kepada syahwat jima'. Maka dia pergi kepada isterinya. Dan dia bagi tahu kepada sahabat, begitulah kamu lakukan kalau berlaku benda yang sama. Dia orang. Kalau malaikat jenuh lah, macam mana nak dapat panduan? Maka Nabi itu orang. Maka Nabi lupa. Maka antara hikmah Nabi lupa, dapat syariat sujud sahwi. Kalau tak berlaku ni, tiba-tiba zaman kita berlaku. Nak buat apa? Sebab tu dah al-yawma akmaltu lakum. Tak ada apa yang tinggal. Sebab tu syariat Allah tak ada apa yang tinggal. Apa yang perlu dijelaskan, dijelaskan. Antara faedah lagi, maka bacaan sujud sahwi itu samalah dengan bacaan sujud biasa. Kerana tak datang hadis yang mengkhususkan pula bacaan lain kepada sujud sahwi. Nabi sujud sahwi. Tapi tak ada satu hadis pun bagi tahu Nabi baca apa dalam sujud sahwi. Maka dia balik kepada hukum asal. Maka sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mana datangnya subhana man la yanamu wa la yashu? Ada? Selagi Zamihan marah pula. Dia kata kita tak ada syariat sujud sahwi. Sujud sahwi ada. Bacaan khusus sujud sahwi yang tak ada. Maka dia balik kepada bacaan asal, iaitu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Berkata sahibus sunan wal mubtada'at dalam kitab Sunan wal Mubtada'at, walam yahfaz anhu sallallahu alaihi wasallam. Zikri khas, tidak hafaz ataupun tidak dipelihara ataupun tidak dihafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir yang khusus bagi sujud sahwi. Bal azkaruhu, bahkan zikirnya kasairi azkari sujudis salawat. Maka zikirnya seumpama yang sujud-sujud lainnya. Wa amma ma yuqalu min annahu yaqulu fihi, adapun apa yang dibaca oleh orang subhana man la yashu wa la yanam, ataupun kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Arab sebagian baca dia terbalikkan, subhana man la yashu wa la yanam. Maha suci Tuhan yang tidak lupa dan tidak tidur. Falam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat benda tu. Wala ashabahu, dan tidak sahabatnya. Walam yadullu alaihi dalilun minas sunnatil battah, dan tak ada satu hadis pun yang menceritakan tentang bacaan sujud ini, iaitu sujud sahwi. Wa innama huwa manamun, tapi dia berasal daripada mimpi. Ra'ahu ba'du kibari al-makhrafi as-sufiyah, maka dia datang daripada mimpi pok-pok sufi.
fala taltafitu ilaih, maka tak payahlah kita ikut. Wa khudhu dinakum min kutubis sunnatis sahihah, ambillah agama kamu daripada kitab sunnah yang sahihah. Wa ma adahu faradduhu ila qailihi, ada pun yang selain daripada itu, campak balik kat tuan yang cakap tu. Thumma ithbatu hadha fil muallafat wa ja'alahu dinan wa syara'an dalalun kabir wa fasadun arid. Kemudian ditetapkan pula bacaan ini di dalam muallafat, dalam kitab tulisan-tulisan, dan dijadikan agama dan syarak, maka ini adalah kesesatan yang besar, wa fasadun arid. Ini dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at. So, bacaan ni tak ada. Mana datang? Wallahu a'lam. Kata dia, mimpi pok-pok sufi. Kalau tak ada mimpi pok-pok sufi pun, memang tak ada dalam kitab hadis semua. Tak ada. Orang yang buat hadis palsu pun tak terfikir nak buat hadis palsu tentang bacaan sujud sahwi. Habis ulama' baca. Nasiblah. Sukati dia lah dia nak baca. Balikkan perkataan tu balik kat dia lah. Kan? So kita baca apa yang Nabi baca, ataupun oleh kerana dah tidak ada bacaan khusus sujud sahwi, maka balikkan kepada bacaan asal sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berikutnya sujud sahwi ni kalau dilihat dalam hadis ni, qabla salam, sebelum salam, wa sayati lahu tamamu bahs insyaallah, dan akan datang hadis-hadis berikutnya lepas salam pun ada. Inna sujudus sahwu huwa makan, dan sujud sahwi ini keadaannya apabila berlakunya terlupa di dalam salat. Lam yadhkur fi hadzal hadis annahu ba'da sajdati sahwu tashahhud aw du'a. Lepas tasyahud terus salam. Lepas sujud sahwi tak ada bacaan tasyahud dah. Terus dia bagi salam dan tak ada apa-apa doa. Kerana hadis ni kata Nabi lepas dia sujud tu terus salam, atau an yusallima summa salam, kemudian dia bagi salam. Wajib mutaba'atul imam, wajib ikut imam. Imam bangkit dia tak duduk tahiyat awal, tak payahlah subhanallah, bangkit terus. Imam bangkit. Nanti tahiyat akhir kita tengok dia buat sujud sahwi kita. Tiba-tiba dia tak buat sujud sahwi. Macam mana? Udahlah tu. Dalil menunjukkan bahawasanya tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal bukan rukun. Kalau rukun, dah tentu kena ulang balik solat. Berikutnya, takbir. Yang dimaksudkan takbir intiqalat lah. Maksudnya takbir Allahu Akbar nak sujud tu. Allahu Akbar bangkit dari sujud. Maka hadis ni dengan akan datang lagi hadis-hadisnya masyru'nya sujud sahwi. Inda Syafi'iyah, di sisi mazhab Syafi'iyah tidak wajib. Sujud sahwi di sisi mazhab Syafi'i tidak wajib. Di sisi mazhab Hanafi wajib. Di sisi mazhab Hanafi wajib. Malik pun wajib. Kalau sekiranya ada kekurangan fi nuqsan. Wa inda Ahmad wajibun fi ziyadah wa nuqsan. Adapun Ahmad wajib sama ada terkurang atau tertambah. Terkurang atau tertambah wajib sujud sahwi. Hak Malik tadi wajib kalau terkurang. Kalau terlebih tak wajib. Mazhab Syafi'i sunat. Hanafi tadi sama dengan Maliki, wajib. Kemudian para ulama ijma' salat tidak batal dengan amal qalb. Maksudnya amal qalbi kat sini maksudnya dia terlupa sehingga ataupun bila dia salat tu dia duk teringat benda yang lain. Duk teringat nak makan apa, kan? Nak beli kereta apa, ataupun ku cari barang hilang. So salatnya tidak batal. Salat tidak batal.
walau tal, walaupun sepanjang solatnya itu merewang kepala otak dia. Kerana innallaha tajawaza li ummati ma hadasat bihi nafsaha. Allah membiarkan apa yang lalu lalang lah dalam hati kita ni. Malam ta'mal atau tatakallam, selagi mana kita tak buat atau tak bercakap. Kalau dah buat, dah bercakap, malaikat tulis. Belum cakap, belum buat, baru lintasan hati, malaikat tak tulis lagi. Nak tergelak tak batal lagi. Tapi kalau dah tergelak, batal. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, qahqahah, gelak. Qahqahah maksudnya ha. Gelak macam tu lah, batal lah sembahyangnya. Sebab itu menafikan solat. Kalau dia tersengih, dia senyum, tu okey lagi, itu tidak membatalkan solat. Tapi kalau tergelak-gelak, dah habis bunyi, dah bunyi gelak tu memang jelas, maka itu dah tak nama solat lagi dah. Orang tengok pun dah tak nama solat dah, maka batal. Dia tak bunyi lagi qahqahah. Qahqahah maksudnya dah bunyi ha macam tu lah. Tapi kalau okey lagi lah. Itu tak batal lagi. Tapi kalau dah gelak, dah sampai habis keluar suara gelak tu, kira batal lah. Wallah alam. Nanti kita sambung hadis berikutnya, masih lagi dalam sujud sahwi. Dan hadis yang akan datang betul pula, nanti ada pula ceritanya Nabi sujud lepas salam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.